Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua untuk sesi yang kedua. Okey, Miss Nisha akan jawab lagi 12 soalan. Okey, Miss Nisha akan jawab lagi 12 soalan. Soalan-soalan yang ditanyakan kepada Miss Nisha, ada yang DM, ada yang PM. Okey, ada yang WhatsApp Miss Nisha sendiri. Okey, untuk bertanyakan untuk bertanyakan jawapan-jawapan berdasarkan kepada soalan yang ditanyakan kepada Miss Nisha, insya-Allah. Okey. So, jangan lupa guys untuk ajak semua, okey, untuk ajak sahabat-sahabat lain untuk sama-sama okey tengok live Miss Nisha, dan juga okey untuk ajak semua family kan untuk tengok live Miss Nisha ni. Okey, semoga kita bukan sahaja duduk dekat rumah tetapi juga kita dapat tambah ilmu pengetahuan dan kita dapat collect sebanyak mungkin ilmu. Okey. So walau di mana juga kita berada, insya-Allah ilmu tu akan sentiasa berada bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Okay, so guys, sekarang ini live Miss Nisha yang pertama tadi, okay, Miss Nisha dah share dekat my story. Okay, so Miss Nisha harap bermanfaat. Okay, semoga bermanfaat, insya-Allah. Okay, semoga dapat semoga dapat menambahkan ilmu, okey, dapat menambahkan okey ilmu pengetahuan, pengalaman you guys, okey, ilmu yang baru dan dapat dikongsikan dengan orang lain juga, insya-Allah. Okey, so guys, Miss Nisha ada lagi 12 soalan untuk dijawab ni. Okey, so sekarang ini jangan lupa untuk ajak kawan-kawan yang lain tengok live Miss Nisha, okey, untuk Miss Nisha jawab soalan-soalan yang berikutnya. So guys, are you ready? Okey, so kalau ada yang ready boleh bagi thumbs up kepada Miss Nisha, okey. Semoga Miss Nisha tahu anda masih lagi bersama-sama dengan Miss Nisha pada malam ini, insya-Allah. Okey. So boleh bagi tahu kepada Miss Nisha anda sekarang sebenarnya sedang berada di mana? Okey, di negeri mana, di kawasan mana? Di KL ke? Sedang berada di Pahang ke? Di Perak ke? Miss Nisha sedang berada di Melaka. Okey, which part of Melaka, Miss? Miss Nisha ada dekat Alor Gajah, Melaka. Ada ke orang Melaka kat sini? Okey. Ada ke kampung dia dekat Melaka? Okey. So kalau yang sedang berada dekat kampung tu, alhamdulillah kan dapat balik kampung, insya-Allah dapat bersama-sama dengan family. Okay, so guys, Miss Nisha nak teruskan untuk menjawab soalan yang berikutnya. Ada yang bertanyakan kepada Miss Nisha, ada soalan. So soalan yang pertama, Miss, kenapa ada benda yang dah lepas kita susah nak let go, tetapi kita tahu kalau kita simpan kita tak tenang? Kenapa ada benda yang lepas kita susah nak let go, tetapi kita tahu kalau kita simpan benda tu tak tenang? Maksudnya sekarang ini kita masih lagi belum berdamai dengan keadaan, kita masih belum dapat berdamai dengan situasi yang menimpa diri kita. So macam mana kita nak berdamai? Kalau kita nak berdamai, kita kena sentiasa berada dalam keadaan state sekarang. So guys, anda perlu ingat bahawa our mind, minda kita ini mudah untuk time travel, guys. Apa maksud time travel sekarang ini? Otak kita mudah untuk sama ada pergi ke masa belakang ataupun ke masa hadapan. So bila pergi ke masa masa belakang, bila otak kita ke masa belakang, maksudnya kita masih lagi tidak boleh melupakan kenangan kita. Kita masih lagi hidup dalam kenangan. Orang yang hidup dalam kenangan ni, dia seperti apa, guys? Dia seperti satu pokok yang dimakan anak-anak. Dalam dia kosong, guys. Tinggal tunggu nak terbalik sebab dia dah betul-betul reput. So itu analogi yang boleh Miss Nisha bagi orang yang hidup dengan kenangan ni. Sebab apa? Dia hidup dalam sesuatu yang benda yang tak pasti. Tetapi kalau orang yang hidup dalam masa hadapan, dia sering hidup dalam keadaan yang rasa gelisah, rasa gundah, dia takut, dia ada prasangka. Kalau dia buat macam ni jadi macam ni, kalau dia buat macam ni jadi macam tu. So
dia sentiasa hidup dalam keadaan yang resah. So macam mana nak hidup dalam keadaan yang tenang? So kita kena let go yang dekat belakang dan kita kena lepaskan apa yang ada dekat depan kita. So kita kena berada dalam keadaan yang sekarang. So bila kita berada dalam keadaan yang sekarang, kita akan sentiasa bersyukur guys. Ingat kan Allah dah kata, jika kamu bersyukur Allah akan tambah, aku akan tambah nikmatnya. Okay, tetapi jika kamu berkufur, nikmat azab aku amat pedih. Allah yang kata. Okay, bukan Miss Nisha yang kata, Allah yang kata. Jadi maksudnya sekarang ini apa? Maksudnya adalah bila kita berada dalam keadaan sekarang, kita akan sentiasa bersyukur dalam apa juga keadaan yang kita dapat. Okey, contoh macam sekarang ini. Okey, contoh dalam masa sekarang. Okey, sekarang ini kita dikurung. Kita berada dalam restriction kawalan perintah kawalan pergerakan PKP sekarang ni. Okay? Kita berada dalam keadaan PKP. Kita tak boleh bergerak. Kita tak boleh bergerak. Kita tak boleh keluar daripada rumah. Dah berapa lama kita keluar daripada rumah? Kita selalu keluar. Sampai kadang-kadang kan tengah malam pun tak ada titi nak balik. So, sekarang ini, okay, Allah berikan peluang kepada kita untuk berada dekat dalam rumah kita. Dekat dalam rumah, bukannya kita tak boleh buat apa-apa. Kita boleh buat macam-macam. Kita duduk dekat dalam rumah, kita tak boleh keluar. Tetapi, boleh tak kita tahu tentang keadaan sekeliling? Boleh, sangat boleh. Sebab apa? Internet. Kita ada internet sekarang ni. Dunia tanpa sepadan. Walaupun Miss Nisha berada dekat rumah Miss Nisha, dekat Alor Gajah, Melaka. Tetapi, apa pengajaran Miss Nisha sampai kepada anda semua dekat luar sana. Mungkin ada yang sedang berada dekat KL, dekat Pahang, dekat Johor, dekat Kedah, dekat Perak, dekat Perlis dan sebagainya. Dekat semua tempat boleh. And even, okay, andai kata ada yang berada di luar negara pun boleh tengok live Miss Nisha juga. Jadi, sekarang ini adalah kita berada dalam keadaan kita selalu promotekan IR 4.0, IR 4.0. Apa maksud IR? Industrial Revolution 4.0, penggunaan teknologi. Ada yang pernah bertanya kepada Miss Nisha, Miss, betul ke Miss, by 2050 kita dah tak ada lecturer dah. Dekat mana-mana saja pun kita dah boleh dapatkan ilmu. Tak payah tunggu 20-50. Sekarang pun sama juga. Miss Nisha ada berada dekat rumah sekarang ni. Tapi Miss Nisha boleh bagi ilmu bukan sahaja kepada student Miss Nisha, tetapi kepada semua orang dekat luar sana. So ini adalah satu pendekatan yang boleh kita ambil menerusi platform teknologi. Okay, platform teknologi. Jadi guys, sekarang ini kita kena sentiasa bersyukur. Okay, dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Ingat, sentiasa bersyukur. Jangan pernah merungut. Jangan ada prasangka depan. Jangan ada jangan hold kisah silam kita. Be present. Sebab itulah kita katakan present tu hadiah. Kan? Hadiah tu adalah keadaan kita sekarang ini. Okay, be present. Always be present. So, bila be present saja kita akan sentiasa berada dalam yang tenang. Okay, kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang lapang. Okay, lapang. Allah ya wasi, yang melapangkan keadaan kita, yang melapangkan keadaan kita. Allah ya wasi, okay, yang memberikan kemudahan untuk kita, okay, mempelajari setiap sesuatu benda walau di mana juga kita berada, insya-Allah, okay, dengan penggunaan teknologi zaman sekarang ini. Okay, boleh semua? Okay, so seterusnya ada yang tanya kepada Miss Nisha soalan. Okay, Miss, macam mana nak build empathy dalam diri? Macam mana kita nak merasa kita nak build okay, empathy dalam diri kita? Macam mana kita nak buat tu? Okay, so macam mana kita nak build empathy dalam diri kita adalah apabila kita dapat meletakkan empathy tu empathy pula dah, empathy. Okay, empathy. Okay, kita ada dua benda, satu empathy, satu lagi sympathy. Empty tu kosong. Okay, empathy tu adalah we need to put ourselves in other person's shoes. Okay, sympathy tu dia sekarang ni dia macam ni saja guys.
Apa beza antara empathy dan juga sympathy? Okay, so kalau empathy, okay, empathy itu bermaksud adalah contohlah macam kita kan, bila kita tengok frontliner sekarang ini sedang kelaparan, sedang kepenatan, sedang dalam keadaan yang susah, mereka pakai baju berlapis-lapis, okay, semata-mata untuk protect diri mereka, okay, semasa mereka sedang merawat pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 ni. So kita tengok kan, kita rasa macam ya Allah panasnya, kesian orang tu. So bila kita kata kesian, itu adalah simpati. Okay, you guys kena ingat, kalau kesian itu adalah simpati. Tapi kalau kita rasa macam ya Allah, how can I do to help them? Apa yang boleh kita buat untuk bantu mereka? Contoh, kita rasa macam kita tak boleh nak buat satu benda yang contohlah kita rasa saya tak boleh, saya tak tahu macam mana nak buat, tapi kita boleh kita boleh sedekahkan makanan, kita boleh kumpulkan duit, kita boleh kumpulkan duit sesama kita dan kita berikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Itu adalah empathy. Okay, so empathy ni, kita nak dapatkan empathy ni senang saja. We need to mimic. Mimic ni macam mana? Contohnya kalau orang tu berada dalam keadaan yang tidak sihat, so macam kita pun kita kena rasakan bahawa ya Allah, macam mana kalau aku tak sihat, aku pernah tak sihat, aku pernah batuk, aku pernah sama. So keadaan ni sangat-sangat susah. So sama juga dengan orang yang ditipu penyakit. So kita kena mimik. Mimik tu macam cermin lah, kita tengok kan. Contoh macam sekarang ni, macam Miss Nisha sedang tengok cermin. Okay, Miss Nisha tengok. Okay, kalau Miss Nisha sedang tepuk tangan, Miss Nisha dapat nampak lah. Miss Nisha pun tengah tepuk tangan juga, macam tu kan. Miss Nisha tengah tepuk tangan juga. So sekarang ni tengah mimik. So apa maksud mimik sekarang ni? So kita buat seperti apa yang kita lihat orang tu buat. So itu secara tidak langsung dapat meningkatkan kita punya level of empathy dalam diri kita. So jangan lupa mimik guys. So maksudnya sekarang ni contohlah kita tengok orang yang tengah susah kan. So sebab tu kita kata, contohlah kenapa umat Islam kena berpuasa? Sebab kita sekarang sedang mimik orang yang tak cukup makan, orang yang susah, yang tak dapat makanan. Kita sedang mimik sebenarnya untuk rasa sifat, untuk build sifat empathy. Tetapi kita kena tengok juga, bila kita buka puasa, orang susah buka puasa macam kita ke? Okay, orang susah buka puasa, okay, apa yang ada? Maksudnya mereka tak ada bermewah-mewah. Tetapi kadang-kadang kita tengok, kita buka puasa dekat hotel, kita buka puasa dengan makanan penuh dekat dalam pinggan, penuh atas meja. Lepas tu tak habis buang. Orang susah buang ke makanan, sedangkan mereka pun tak cukup nak buang makanan. Okay, so kita tak mimik. So sebab itu kita kurang rasa empathy. Okay, kita kurang rasa empathy. Sebab apa? Kita tak boleh nak mimik sesungguh-sungguhnya. So bila kita dapat mimik dengan sesungguh-sungguhnya, InsyaAllah level of empathy itu dapat ditingkatkan. Okay, seorang sahabat Miss Nisha selalu pesan kepada Miss Nisha, memberi bukan sebab kita ada, tetapi memberi sebab kita tahu bagaimana rasanya bila kita tidak punya apa-apa. So itu pesanan daripada seorang teman Miss Nisha yang Miss Nisha pegang sampai sekarang. Okay, alright. Okay, so ada yang tanya. Okay, ada yang tanya pada Miss Nisha. Ini soalan berbentuk personal ni. Miss, apa aktiviti seharian Miss Nisha semasa RMO ni? Rindu Miss Nisha, Masya Allah. Okay, Miss Nisha perindu juga dengan anak-anak murid Miss Nisha, dengan pelajar-pelajar Miss Nisha, dengan adik-adik Miss Nisha. Okay, so apa Miss Nisha buat? So biasalah bangun pagi, Miss Nisha siapkan sarapan untuk mama Miss Nisha. Okay, so we masak together. Lepas pada tu baca buku, tengok Facebook. Okay, alright. So tengok apa benda, rancangkan apa benda yang nak dilakukan. Okay, baca buku. That's all that I can do. Okay, dan lepas Miss Nisha baca buku, that's why lah Miss Nisha
buat live supaya Miss Nisha dapat kongsikan apa yang Miss Nisha dah baca sebelum ni, insyaAllah. Okay, seterusnya saya nak tanya pendapat Miss Nisha tentang e-learning. Adakah lebih baik e-learning ataupun extension? Masya Allah. Okay, soalan ni agak sensitif untuk Miss Nisha kupas, tetapi ini adalah berdasarkan kepada pendapat Miss Nisha sendiri. Okay, tidak melibatkan pendapat apa-apa institusi yang Miss Nisha kerja. Okay, so for me myself, okay, I do support, okay, e-learning. Okay, I do support the e-learning. Miss Nisha sangat support e-learning. Sebab apa? Sebab kita towards IR 4.0. Remember that, guys. Okay, kita sekarang ini menyokong penggunaan teknologi. So di mana-mana juga kita dapat belajar. Okay, so sebab itulah guys, sekarang ini para pensyarah kita dikendaki, okay, untuk buat video pembelajaran dan muat naik di YouTube, okay, muat naik di laman sosial supaya para pelajar boleh akses dan juga boleh belajar sama-sama, bukan saja pelajar kita sendiri tetapi juga semua orang. Okay, sebab pembelajaran ini untuk semua. Okay, sebab itulah kita IR 4.0 ini, okay, mereka sangat menitik beratkan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ada hikmah dia sebenarnya Allah turunkan COVID ni. Ada hikmah dia. Okay, tak boleh keluar, tak boleh pergi universiti. So kita jadikan dekat mana-mana saja pun universiti. Okay, so sekarang ni Miss Nisha ada dekat rumah tapi Miss Nisha masih lagi boleh belajar. Miss Nisha share, okay, ilmu dengan anda semua, dan anda semua boleh tengok bukan saja dengan Miss Nisha sekarang ini. Kepada sesiapa yang mungkin rasa penat nak tidur ke, Miss Nisha save kelas ataupun sharing session Miss Nisha ni dekat story IG. So, bila-bila masa pun anda boleh akses. Okay, bila-bila masa pun anda boleh akses. Tak kisah. Okay, masa nak masak ke. Okay, kalau kalau sekiranya nak pergi kelas kan. Pukul 8 nak pergi kelas, ngantuk dan sebagainya. So, sekarang ni guys, okay, bila Miss Nisha dah save live Miss Nisha ni dekat IG, sekejap lagi nak tidur malam, nak buka balik pun boleh. Tengok Miss Nisha buat sharing, tengok Miss Nisha berceloteh dan sebagainya. Kan boleh dengar ilmu ni sebagai bedtime story. So I do agree, okay, with the application of e-learning. Okay, alright, sangat-sangat memudahkan sebenarnya. So stop merungut, jangan merungut sekarang ni guys. Do appreciate whatever it is. Sebab kalau tak terjadinya COVID, pelaksanaan e-learning tidak dapat diperhebatkan. Okay, ingat tu. Tanpa e-COVID, pelaksanaan e-learning tidak dapat diperhebatkan. Dan masa ni lah sekarang ni kita nak tengok apa penambahbaikan yang boleh kita laksanakan sebenarnya, insyaAllah. Okay. So, okay, ada yang minta Miss Nisha untuk kongsikan Miss Nisha punya FB. Okay guys, boleh follow Miss Nisha di FB Miss Nisha, Nisha Shah, dan juga boleh like page Miss Nisha, okay, Coach Nisha Shah di FB. Okay, jangan lupa ya, okay, untuk add Miss Nisha di Facebook, okay, Nisha Shah, dan juga like, okay, follow FB, follow page Miss Nisha, okay, follow page Miss Nisha, Coach Nisha Shah. Okay, so semoga bermanfaat, insyaAllah. Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, Miss, macam mana nak sabar dan ikhlas? Macam mana nak maafkan diri sendiri? Okay, so guys, macam mana nak jadi sabar dan macam mana nak jadi ikhlas? Okay, sabar dan ikhlas ini satu benda yang sangat-sangat payah. Okay, sebab itu Allah dekat dalam Quran, Allah menjanjikan syurga Adnan. Okay, betul kan kalau Miss Nisha salah sebut? Okay, syurga, satu syurga, okay, untuk orang-orang yang sabar sahaja. Okay, untuk orang-orang yang sabar sahaja. Memang Allah dah berikan, okay, janji dia.
Okey, untuk orang-orang yang sabar. Okey, untuk orang-orang yang sabar, Allah sediakan satu syurga. Okey, syurga untuk orang-orang yang sabar. Dan ikhlas tu, okey, ikhlas tu adalah apa? Ikhlas tu adalah seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Okey. Susah nak nampak tapi benda tu ada. So sebab itulah bila kita cakap pasal ikhlas, biarlah itu Allah sahaja yang berikan ganjaran. Okey. Kita tak boleh nak cakap engkau ni ikhlas, engkau ni tak ikhlas. Tak boleh. Sebab apa? Ikhlas ni hanya ada dekat dalam hati sahaja. Allah sahaja yang akan balas pasal keikhlasan tu. Okey, sebab itulah apa-apa sekali kita kena berbalik kepada niat kita nak buat sesuatu benda. Okey, innamal a'malu binniyat. So hadis yang pertama niat. Okey, hadis yang pertama adalah berkenaan dengan niat. Okey, so apa-apa pun kita mulakan dengan niat, insya-Allah. Okey. So, ada soalan yang seterusnya, Miss. Kalau berkomunikasi dengan satu atau dua orang, macam mana nak attract perhatian mereka? Okey. So, macam mana nak attract perhatian mereka? Okey, senang sahaja sekarang ini. Okey, so pastikan kita kena sentiasa menjaga body contact kita. Bila kita sedang bercakap dengan dua atau lebih orang, okey, pastikan okey wajah kita perlu sentiasa melihat kedua-duanya. Okey, kita perlu sentiasa melihat kedua-duanya. Jangan lihat pada seorang saja. Okey, kena lihat kepada dua-duanya. Eye contact is so important. Okey, bila kita berkomunikasi dengan orang lain. Okey, eye contact is so important. Guys, please, okey, tolong tengok. Okey, tolong tengok wajah orang yang sedang kita berkomunikasi. Okey, so dan juga sebenarnya bila kita berkomunikasi dengan orang lain, contohlah ada dua orang sedang bercakap, okey, ataupun ada dua atau tiga orang sedang bercakap dan kita baru sampai, kita baru nak join conversation tersebut. So macam mana kita nak tahu sama ada kita welcome ataupun tidak? Apabila orang yang sedang bercakap dia memandang ke arah kita. Okey, apabila orang yang sedang bercakap dia memandang ke arah kita dan kemudian dia melihat ke arah kita dan masa itu menunjukkan bahawa dia nak kita bercakap. Dia nak kita join sekali conversation tersebut. Sebab itu andai kata, okey, andai kata kawan-kawan you melihat, okey, anda melihat kawan-kawan you sedang bercakap and then you baru masuk, you baru datang, okey. So contohlah mereka tidak melihat anda. Okay, mereka tidak melihat anda. So guys, sebenarnya anda boleh saja, okay, buat body contact. Contohnya, hi, Assalamualaikum, kan? Ataupun macam buat saja berdehem ke apa ke supaya mereka melihat anda. Andai kata mereka tak melihat anda, meaning that you are not welcome to that conversation. So, andai kata bila anda tidak welcome ke dalam conversation tersebut, janganlah nak memandai-mandai, nak berikan apa-apa idea dan sebagainya. So please guys, okay, please, okay, Miss Nisha nak bagi tahu. Sebab apa? Nanti, okay, when you are not welcome to that conversation, so nanti anda pula yang akan rasa tersisih. So kita tak nak macam tu. Okay, kita tak nak macam tu. Alright, so boleh semua? Okay, boleh semua ya? So sekarang ini guys, okay, seterusnya, soalan seterusnya. Miss, teknik pertama mendengar ialah stop talking. Okay, bagaimana kalau mendengar di chat? Social media. Okay, so guys, apabila Miss Nisha membaca soalan ini, okay, Miss Nisha teringat, okay, satu apa nama tu, seorang sahabat Miss Nisha lah pernah cakap kepada Miss Nisha, okay, dia kata, aku suka cakap dengan kau. Okay, this is my friends lah, this is my best friends. Okay, dia kata, aku suka cakap dengan kau, aku suka bagi tahu kat engkau dekat dalam WhatsApp. Sebab apa tau? Sebab engkau tidak akan interrupt bila aku bercakap. Maksudnya dia tengah typing tu. So bila Miss Nisha tengok ada kawan Miss Nisha, dia cuba nak meluahkan sesuatu pada Miss Nisha. Okay, so bila Miss Nisha tengok dia tengah typing, so Miss Nisha takkan type. Miss Nisha biar je. So macam mana orang tu nak tahu sama ada kita masih lagi di situ ataupun dia akan tengok Miss Nisha tengah online. Dan juga Miss Nisha memang akan buka double blue tick tersebut. Okay, Miss Nisha akan buka. So maksudnya dia sedang tahu yang Miss Nisha sedang melihat, sedang membaca, sedang bersama-sama dengan dia.
So bila Miss Nisha tengok dia stop typing dan dia online, barulah Miss Nisha masuk conversation tersebut. Tak adalah dia online, dia tengah typing, Miss Nisha typing, dia tengah typing, Miss Nisha typing. Itu maksudnya sekarang ini dia bercakap, Miss Nisha bercakap, dia bercakap, Miss Nisha bercakap. So sekarang ni siapa nak dengar sekarang ni? Okay. So bila dekat social media, okay, ataupun dekat WhatsApp dan sebagainya, andai kata ada orang tengah typing, tunggu dulu. Okay, biarkan orang tersebut habis bercakap dahulu, barulah kita masuk, barulah kita bercakap dengan dia pula. Okay, so itu adalah salah satu teknik yang boleh Miss Nisha kongsikan, insyaAllah. Okay, so yang seterusnya guys, okay, yang seterusnya, macam mana nak energetik bila bercakap depan orang? Okay, macam mana nak jadi energetik? Okay guys, Miss Nisha, okay, so macam mana nak jadi energetik? Guru Miss Nisha bagi tahu, andai kata kalau kita sedang bercakap dengan orang dan kita nak orang tersebut okay, happy dia 200%, so kita punya energy kita kena happy 500%. Okay, so bila buat sesuatu guys, bila kita nak jadi energetik, kita kena ada passion di situ. Apa maksud passion? Kita kena jadi yang Miss Nisha selalu cakap, kena ada nafsu, kena bernafsu. Macam tu. Buat sesuatu kena ada passion, kena ada nafsu. Kan contoh bila kita makan kan, orang yang makan bersungguh-sungguh tu, kita tu wow, nafsu makan dia kuat sangat. Kan jangan misunderstood apa benda yang Miss Nisha cakap ni. Okay, sebab itu bila kita katakan contohlah pergi dekat bazar Ramadan, semua benda kita nak. Okay, semua benda kita nak makan. Semua benda kita nak beli. Kita beli sana. Jangan ikut nafsu. Itu maksudnya nafsu. Passion. Buat bersungguh-sungguh. Kan? So, bila Miss Nisha mengajar, Miss Nisha bercakap dengan orang, bila Miss Nisha berkomunikasi dengan orang, bila Miss Nisha bagi ilmu pada orang, Miss Nisha buat dengan bersungguh-sungguh. Okay? So, Miss Nisha letakkan all my passion there. Okay? Sebab apa Miss Nisha nak bila orang dengar saja, bila orang tengok saja Miss Nisha berkomunikasi, Miss Nisha nak orang tersebut merasakan bahawa dia dekat sangat dengan Miss Nisha, Miss Nisha dekat sangat dengan dia. Okay, so itu adalah salah satu daripada cara dia. Nafsu ke jiwa, dua-dua sekali lah. Sebab tu lah passion kan. Nafsu tu kan datang daripada hati, nafsu tu kan dengan emosi tu kan ada dekat dalam jiwa. Kan. So kita kena ada setiap benda kita buat tu kena ada passion. Okay, alright, boleh semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, masih lagi bersama-sama dengan Miss Nisha pada malam ni. Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, so macam mana nak jadi confident bila bercakap? Okay, macam mana nak jadi confident bila bercakap? So, senang saja. Okay, so macam mana kita nak jadi confident bila kita bercakap? Pertama adalah kita tahu. Okay, kita tahu. Okay, dengan siapa yang kita bercakap sekarang. Okay, kita kena tahu. Okay, ramai orang yang tak confident sebab dia tak tahu dengan siapa yang dia sedang bercakap. Okay, dia macam blur-blur, dia tak tahu. Okay, kita kena tahu dengan siapa kita sedang bercakap. Siapa status dia, kita kena tahu level of education dia, kita kena tahu dia tu macam mana, okay, emosi dia dan sebagainya. Kita kena tahu. Okay, dengan siapa kita sedang bercakap sekarang. Okay, so yang kedua adalah kita kena tahu, right? Kita kena tahu dengan kita kena tahu apa maklumat yang kita ingin sampaikan. Okay, apa maklumat yang kita ingin sampaikan sekarang ni? Okay, maklumat tersebut apa dia? Okay, maklumat tersebut adalah contohnya kalau kita nak beritahu sesuatu, contoh macam Miss Nisha. Okay, Miss Nisha nak beritahu tentang komunikasi. Pastikan Miss Nisha buat research terlebih dahulu. Miss Nisha buat pembacaan, buat ulang kaji. Okay, jangan hanya cakap sahaja.
Cakap nonong saja, tak nak macam tu. So bila kita buat sesuatu benda, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh. Tahu siapa yang tahu siapa orang, dengan siapa kita sedang bercakap, tahu maklumat apa yang cuba kita sampaikan. Okey, maklumat yang kita sampaikan tu adalah paling penting. So kita kena master dahulu maklumat yang disampaikan, yang bakal disampaikan kepada orang lain. Okey, insya-Allah. Okay, so dan yang seterusnya adalah okay, kita kena tahu juga okay, method yang kita sampaikan itu adalah berkesan ataupun tidak. Okay, method tu apa? Platform. Okay, platform tu contohnya apa? Media yang kita gunakan, telefon ke, okay, kita gunakan medium face to face ke dan sebagainya. So kalau medium itu tersebut, okay, kalau medium tersebut berkesan, insya-Allah, okey, apa yang cuba kita sampaikan itu dapat diterima baik dan secara tak langsung kita akan jadi orang yang confident. Okey, kita akan jadi orang yang yakin dengan diri kita sendiri. Okey, so maksudnya sekarang ini kita kena sentiasa yakin, dan yang paling penting adalah jika kita nak berkomunikasi dengan orang, kita kena pastikan bahawa segala apa yang kita cuba sampaikan kepada orang lain itu bermanfaat. Okey, kita kena niatkan bahawa kita nak bagi manfaat kepada orang lain, bukanlah nak sia-sia. Okey, benda yang kita buat ni jangan buat benda yang sia-sia. Okey? Alright, so ada soalan yang seterusnya. Kalau ada orang benci kita macam mana, Miss? Ya Allah, okay. Kenapa nak cakap orang benci kita? Okay, tak bagus macam tu. So, itu bermaksud prasangka. Okay, jangan pernah ada prasangka dalam diri kita. Okay, kalau kita rasa orang benci kita, okay, itu bermaksud bahawa kita sendiri tidak sayangkan diri kita. Okay, kita, kalau orang yang sayangkan diri dia sendiri, dia tidak akan kisah okey apa juga pandangan orang lain terhadap dia. Okey, dan dia akan sentiasa buat yang terbaik untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain, insya-Allah. Okey, so yang seterusnya, okey, yang ni adalah soalan yang baru-baru untuk live message yang pertama tadi. Okey, ditanyakan macam mana nak tahu orang tu psycho? Okey, macam mana nak tahu orang tu psycho? Masya-Allah. Okey, macam mana nak tahu orang tu psycho? Macam mana nak tahu orang tu psycho Okay. So guys, sebenarnya orang yang psycho ni kan, mesti Syah pernah berhadapan dengan orang yang psycho. Okay, alright. Orang yang psycho ni sebenarnya dia nakkan perhatian. Okay, dia nakkan perhatian. So bila kita tengok kan sekarang ni kan, orang yang ramai orang yang mengalami masalah mental health kan. Ada orang yang mengalami masalah jiwa, mengalami masalah mental, okay, mengalami masalah kemurungan dan sebagainya. So kita katakan orang-orang ni adalah orang-orang yang psycho, okay, tetapi mereka sebenarnya mencari perhatian. Sebab tu mereka buat sesuatu perkara just untuk mendapatkan perhatian kita. Okay, orang-orang yang bagi Miss Nisha kurang bernasib baik, tidak mendapat perhatian yang sebaiknya, mereka ini cuba buat macam-macam benda untuk dapatkan perhatian. Sebab tu kadang-kadang mereka buat sesuatu benda yang di luar kawalan mereka sendiri. Okay, bila mereka buat suatu benda di luar kawalan, okay, so kita akan rasa macam mereka ni tak normal. Okay, alright. So kita cuba untuk sebab itulah Miss Nisha selalu kita selalu encourage orang untuk berikan perhatian kepada orang-orang lain. Okay, so please do appreciate your human interaction dengan sesiapa juga yang you jumpa. Bukan manusia saja, dengan binatang dan sebagainya, insya-Allah. Okay, ada soalan. Zaruk tanya, "Hai Miss, macam mana kalau kita tidak mampu untuk menjawab soalan audiens kita?" Okay, kalau kita tak mampu nak menjawab soalan audiens kita, contohnya bila kita sedang bercakap kan, contohnya Miss Nisha tengah buat live and then ada soalan dan Miss Nisha tak mampu nak jawab, you just need to orang kata be clear dengan orang tersebut. Katakan kepada dia, "Saya minta maaf, saya
Saya minta maaf, boleh berikan saya sedikit masa untuk saya buat sedikit research untuk menjawab soalan anda, kerana saya tak nak nanti saya saya memberikan jawapan yang tidak tepat. Bagi tahu je, terus terang je. Okay, be clear dengan orang tersebut. Jangan menipu. Kalau you tak boleh jawab soalan orang tersebut, jangan jawab. So that's important for you untuk tambahkan pembacaan, untuk dapatkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan supaya setiap soalan dapat dijawab dengan baik. Tapi kalaulah sekiranya soalan tersebut ditanyakan bukan kepada haknya. Contoh, ada orang tanya kepada Miss Nisha tentang ubat-ubatan yang bukan langsung dalam bidang Miss Nisha tidak akan jawab. Sebab apa? Miss Nisha tidak berhak untuk menjawab soalan yang bukan dalam bidang Miss Nisha. Bidang Miss Nisha adalah bidang komunikasi. Okay, bidang komunikasi, bidang teaching and learning. Okay, so bagaimana kita menggunakan penggunaan otak dan sebagainya dalam pembelajaran dan pengajaran. Okay, itu adalah bidang Miss Nisha. Okay, so Miss Nisha boleh menjawabnya. Namun, okay, jika bukan bidang Miss Nisha tak boleh nak jawabnya. Sebab Miss Nisha mungkin akan memberikan jawapan yang salah. So, sebab itulah zaman sekarang ni kan, ramai orang yang meletakkan hak bukan pada tempatnya. Orang-orang yang tidak ada hak untuk menjawab sesuatu soalan, mereka cuba untuk memberikan jawapan. Dan apa yang terjadi selepas itu, terjadinya adalah miscommunication. Miscommunication banyak sangat berlaku sekarang ni. Sebab apa? Orang yang berhak menjawab tidak dapat menjawab. Tidak diberikan hak untuk menjawab. Sebab tu contohlah macam sekarang isu COVID. Okay, Miss Nisha tak boleh nak jawab. Miss Nisha pun tak tahu COVID tu apa dan sebagainya. Sebab Miss Nisha bukan ahli kimia. Okay, Miss Nisha bukan doktor perubatan. Okay, namun cara penyampaiannya Miss Nisha boleh komen. Sebab itu adalah salah satu daripada medium berkomunikasi. Itu Miss Nisha boleh komen. Okay, boleh semuanya. So, terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton live Miss Nisha ini. Okay, so Miss Nisha akan save dekat live IG. Semoga yang tak dapat melihat live Miss Nisha boleh sama-sama tambah ilmu selepas ini, insyaAllah. Okay, so Miss Nisha akan share dekat live IG Miss Nisha. Okay, so Miss Nisha akan share. Semoga orang selepas ni dapat menontonnya dengan baik. So Miss Nisha ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Miss Nisha malam ni. Okay, berkongsi masa dengan Miss Nisha untuk Miss Nisha sama-sama berkongsi ilmu. Semoga bermanfaat dan segala ilmu yang dapat pada malam ni, tolong jangan simpan sorang-sorang. Okay, tolong share dengan ramai lagi orang. Semoga semua orang dapat ilmu yang betul. Semoga semua orang dapat ilmu yang bermanfaat. Okay, so Miss Nisha doakan yang terbaik untuk semua. Jaga diri baik-baik guys. Okay, duduk rumah, jangan melilau. Okay, alright, so jaga diri baik-baik. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah jaga kita dengan sebaik-baik penjagaan, insyaAllah. Jaga diri baik-baik semua. Okay, jumpa di live yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.